يدعون لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim alladzi mala arkana arshillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalli ala maulana Muhammadin dzil qadril azim وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومنامة واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzaban nar. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi saudara pengurusi majlis, timbalan nazir, ketua-ketua masyarakat, ketua jabatan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita manjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana kita sedang berada di bawah bumbung ilmu yang banyak fadail yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba an yanzura ila untaqaillahi minan nari falyanzur ila almuta'allimin wal mustamin al hadisah. Barang siapa yang ingin melihat wajah-wajah manusia yang bakal dilepaskan daripada disentuh-sentuhan neraka jahanam azab yang berat, sila lihat kepada golongan manusia yang mencari dan menimba memperkasakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin kurnia limpah kasih sayang rahmat Allah taala, kita diizin berada dalam majlis yang telah ditaksiskan oleh iradat Allah pada azal lagi. Kita bersama-sama dalam majlis yang seumpama ini, tidak di dalam majlis-majlis yang sebaliknya. Oleh kerana itu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sementara memenuhkan ruang masa antara maghrib dan isyak ini, diminta oleh Tuan Pengurusi kepada anak yang bukan ahlinya. Minta maaf lebih dulu, anak bukan orang yang berilmu, anak bukan orang yang dapat menguasai ilmu Al-Quran dan hadis, tapi anak ni insan biasa saja. Jadi oleh kerana itu, kita petik satu daripada peringatan Al-Quranul Karim, di mana dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut dan sunat kita baca apabila kita bangun tidur. Kita bangun tidur selepas baca doa yang masyru' yang disyarakkan. Iaitu apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita buka je mata kita baca apa? Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Allazi ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkan kita selepas kita mati. Sebab tidur dia baca mautus sughra, mati kecil, sebab keluar roh. Roh apa yang keluar? Ruhul yaqazah, roh kesedaran tu keluar. Dia balik-balik kita jaga balik. Kalau ruhul hayat tu keluar, tuan-tuan kena beli kain kapan. Ya, habis tu. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah Ta'ala kita akan dikembali. Ya, makna bangun pagi, tuan-tuan baca doa yang masyru' diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Buka mata, ingat padang mahsyar. Ya, wa ilaihin nusyur. Bermakna kita buka mata aja, puji Allah Ta'ala,
Kemudian kita ingat kita akan dilambakkan, dikumpul di padang mahsyar. Maknanya sepanjang hidup kita, daripada buka mata sampai kita tutup mata balik tidur, kita kena motivasikan kita hidup kita dengan zikrul akhirah. Rasulullah kata apa? Iza arata an taf'ala amran fatadabba an raqibatah. Fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Apabila kamu nak melakukan satu kerja buat, satu perancangan, satu program, fatadabbar akibatah. Sila perhati dan renung baik-baik menggunakan akal yang diberi Allah Ta'ala, apa kesan resiko kita buat kerja ni. Fa in kana khairan, kalau benda tu baik, famdi, teruskan, kata Rasulullah SAW. Wa in kana syarran, kalau bercanggah, pantahi, sila berhenti. Tak ada manusia yang boleh dapat menanggung azab besar Allah di akhirat. Oleh kerana tu, dia motivasikan kita dalam semua tindakan hidup kita ialah zikrul akhirah. Kita letakkan zikrul akhirah di depan mata kita. Jadi ayat yang saya ambil tadi, selepas kita baca doa yang masyhur tu, kita buka jendela. Dia ada banyak dikebut dalam kita Arab dan kita Jawi pada sebut kitab Bawaitu Tulab, ada Sabilal, ada yang biasa dibaca di masjid-masjid. Apa ayat kita baca tu? Akhir surah Al-Imran. Ayat 150, akhir surah Al-Imran. Buka jendela, jangan buka pintu, bukan perempuan masuk. Buka jendela rumah kita, kemudian kita pandang ke langit. Ya, pandang ke langit, baca ayat tu. Inna fi khalqis samawati wal ard. Dalam kejadian langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan bersilih gantinya lail, malam, wan nahar, malam dan siang bersilih ganti. Tuan-tuan, siapa punya urusan ni taksisul iradah, dah siap pada azal lagi. Sebab tu dalam ayat lain tuan segegah kita, ya. Kalau sekiranya Allah Ta'ala jadikan, ya, lailan sarmadan ila yaumil qiyamah, man ilahun ghairullahu ya'ti bidya. Kul in ja'alallahu lailan sarmadan ila yaumil qiyamah, man ilahun ghairullahu ya'ti bidya. Kalau sekiranya Tuhan jadikan malam ni, tuan-tuan tunggu sampai pagi besok, matahari tak terbit. 2 hari, 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun tak terbit matahari. Habis kan, projek pun habis. Ya, habis semua tutup jawab dia. Gelap muka bumi ni. Tuhan cabar kita, man ilahun ghairullahu ya'ti bidya. Siapa selain Allah yang boleh menukar malam pada siang? Begitu juga kalau Tuhan jadikan sebaliknya. Kalau Tuhan jadikan makna lailan sarmadan, kalau jadikan makna nahar sarmadan ila yaumil qiyamah, Tuhan jadikan pula siang berpanjangan, tunggu-tunggu malam tak datang, tak apa berehat kita. Siapa Tuhan boleh tukar datang malam? Jadi pertukaran malam dan siang itu dia panggil la ayatil liulil albab. Menjadi tanda ayah. Ayah ni apa makna? Tanda, dalil yang menunjuk atas keberadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Maka ayat dia ada 2. Satu dipanggil ayat al-makru'ah, satu lagi ayat dipanggil ayat al-manzurah. Ayat mana tanda yang menunjukkan kewujudan Allah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang makru'ah dibaca, itu Al-Quranul Karim. Dan satu lagi ayat yang menunjuk tanda kebesaran Allah Ta'ala ialah ayat Al-Manzurah yang kita lihat. Apa dia? Semua alam ni. Kulin zuru maza fis samawati wal ard. Sila pandang langit dan bumi, tuan kata. Ya, kulin zuru maza fis samawati, apa yang ada dalam langit dan bumi. Tuhan tak kata unzuru ila samawati wal ard, tapi dia kata maza, apa yang ada dalam langit bumi. Kalau ulama ahli syariah dipanggil apa? Minad dalail, daripada segala dalil-dalil kewujudan Allah Ta'ala yang kita mengaji dalam Usuluddin, sifat 20 dan sebagainya. Kalau ulama ahli ma'rifah, ahlillah, dipanggil mazhar, ay mahaluz zuhur, cermin untuk memandang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu Sayyidina Abu Bakar menyatakan, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Aku tidak buka mata luar aku ini melainkan mata dalam aku dah pandang dia. Faham tuan ya? Al-basar la yara illa al-khalaq, wal basira la tara illa al-haq. Mata luar dia tak tengok, dia tak boleh tengok melainkan makhluk je. Adapun mata dalam dia tak tengok melainkan tuan makhluk.
Iaitulah Allah Ta'ala. Maka lihat mata dalam apa makna? Lihat mata dalam ila musyahadah. Maknanya menumpukan kontak rohani kita dengan Allah Ta'ala. Itu dipanggil dalam hadis sahih, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Ya, anta'budallaha, bahawa kau semua akan Allah Ta'ala ka'annaka tarah, seolah-olah kamu lihat. Baru guna ka'anna, seolah, bukan Tuhan boleh lihat. Ayat 103 di surah Al-An'am, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Bahawa kamu tidak akan dapat lihat Allah Ta'ala di atas dunia menggunakan mata kepala, tapi dia yang melihat kamu. Adapun di akhirat, Tuhan buka, tu nikmat paling besar tuan-tuan ni. Nikmat paling besar di akhirat ialah ru'yatullah. Sabit dengan nas Quran, wujuhun yawma idzil nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya ia melihat. Ia melihat bila kaifin walan hisarah, dengan tidak ada satu cara pun yang serupa dengan makhluk. Sebab hakikat Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Tuhan. Dia zat yang wajib, ya, wujudnya. Kita adalah zat yang mungkin wujudnya. Ya, wajib dengan mungkin dia tak sama. Ya. Jadi itu nikmat paling besar. Sebab Allah Ta'ala pernah ada hadis dia test, ya, dia bagi satu insan tadi nikmat di akhirat. Dan nikmat akhirat bila tengok tuan-tuan habis, dia memang hebat. Kalau tak, dia tak panggil nikmat akhirat. Bukan syurga kalau tak hebat. Dia pun seronok, dia rasa dia lah paling hebat, padahal dia orang last sekali masuk syurga. Ya, orang yang akhir sekali masuk syurga, ya, dia direndam dalam nahrul hayat. Dalam nahrul hayat, sungai kehidupan. Daripada muka dia macam harang, dah kena bakar dengan neraka tuan-tuan, masya-Allah. Dia selam dalam nahrul hayat, dia keluar bercahaya wajah dia. Ya, dimasukkan di dalam syurga. Ni yang last tuan ni, yang last masuk syurga. Ya, dia rasakan dialah dapat nikmat paling hebat. Tu nak dikira syurga punya hebat tuan-tuan. Dia rasa dialah paling hebat. Ya, tapi bila dia tengok ada kesan di dahi dia, ya, mutaqa'allahu minan nar, pemerdekaan daripada api neraka. Kalau kita cap sungai Buloh, oh madu. Dia minta Tuhan, ya Allah tolonglah padam. Tuhan selam dia balik sekali lagi, keluar bersinar cahaya cerah. Ya, dia rasa tu paling nikmat. Bila Tuhan tunjuk satu nikmat syurga yang lain, dia nak lagi hebat tuan-tuan. Ya, lagi hebat apa yang dirasakan. Ya, bila dia dapat tu, Tuhan tunjuk lagi yang lain, dia nak lagi yang lain, lagi hebat. Bermakna nikmat syurga taraki, dia naik lagi hebat, lagi hebat, lagi hebat. Ya, itu maknanya. Jadi Tuhan beri syarat ke dia, lepas ni jangan minta lagi. Baik ya Allah, kalau bahasa kita lah, tak minta lagi. Tuhan tunjuk lagi, dia nak lagi tuan. Makna nikmat syurga dia meningkat. Last sekali Tuhan tunjuk, Tuhan buka hijab. Tuhan buka, dia dapat melihat Allah Ta'ala dengan cara yang layak, dengan kebesaran dan keagamaan Tuhan yang maha dahsyat. Ya, bila dia tengok sab Tuhan tajalli je, Tuhan tanya nak lagi, kata tak nak dah. Mana apa? Itu kemuncak. Nikmat kemuncak yang paling hebat dalam syurga ialah ru'yah. Di dunia pun begitu juga. Nikmat paling hebat dalam dunia ni tuan, ialah ru'yah. Apa ru'yah sini? Musyahadatullah. Kalbi insan dibuka oleh Allah Ta'ala dapat menghadap dia. Bila kita bersihkan kalbi kita daripada segala afat dan segala penyakit kalbi, ya, maka insya-Allah dia terbuka. Bila hati kita terbuka, tuan-tuan akan rasakan rahsia kenikmatan yang sebenarnya. Sebab tu Ibn Atta sebut, an-na'im wa in tanawwa'at mazahiruhu innama liktirabi wa syuhudi. Al-azab wa in tanawwa'at mazahiruhu innama liwujudil hijab. Fasababul azab wujudul hijab wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat ni kalau kita nak kira, kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, kita tak boleh nak kira. Dan itulah hakikat Quran sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Tuhan, tak ada akal manusia boleh mengiranya. Tak ada kalkulator boleh kira kan. Kita kira dari ujung rambut, ujung kaki, tak boleh kan. Nikmat dalam bentuk al-i'ta' dia beri. Nikmat dalam bentuk al-mana' dia blok pula. Kalau tuan-tuan nak tahu nikmat dia blok, kita apa? Pergi hospital. Ada sakit, ada sekeru kepala, ada belah dada, sakit kanser, bara tangkuk, oh macam-macam, 1000 macam sakit. Kita tengok kat tubuh kita tak ada benda ni, masya-Allah. Ya, hebatnya kurniaan nikmat Allah Taala tajallikan nikmat dia. Sebab tu kita dituntut supaya mengenali Allah Taala,
Ya, nikmat sebesar-besar tadi apa dia kata? Walaupun begitu nikmat besar, dan azab itu juga sebaliknya, macam-macam azab. Sebenar-benar nikmat ialah wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Bila kalbi insan dibuka oleh Allah Ta'ala, ya, Tuhan buka sebab kita minta. Dalam semayang tu tuan-tuan minta satu pun tak apa kan. Dan sujud lebih lagi, ya Allah, kau tariklah kalbiku menghadap kepadamu. Cukup tu. Kalau tuan-tuan dapat itu, tuan-tuan kenal dan siapa dia, siapa Allah Ta'ala. Ya, kalau tak terbuka ni yang bahaya ni. Bila mati tak terbuka, kita gabu. Kalau semayang pun dia gabu. 4 rakaat, 4 supermarket lebih. Allahu Akbar, Tesco. Allah Akbar, supermarket. Kata dia mengayau. Sedangkan Quran kata, aqimis salah li zikri. Dirikan semayang untuk kau menghadap aku, mengingati aku. Tidak dibenar dalam semayang kita ingat selain Allah. Tapi apa kita dah semayang selama ni, wallahu alam, tuan jawab sendiri. Ya, nilai semayang cukup hebat. Dan 9 mutiara disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab kecil yang Muniatul Musalli kan, tuan-tuan boleh mengaji kan. Dalam semayang ada al-khalq, dalam semayang ada al-infirad, dalam semayang ada al-inqita, ya, dan seterusnya. Hebat tu. Pemata banyak, tuan-tuan dah kutip berapa? Itu wallahu alam, tuan-tuan tanya sendirilah, cek balik. Bersemayang ibadat paling afdal, ya, selepas daripada apa? Iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang nikmat sebenar apa sih nak ceritakan nikmat sebenar dan ya, ialah bila terbuka kalbi insan dengan Tuhan. Ya, kalbi kita dibuka. Bukan kita boleh buka, dan dibuka. Jadi kita minta dengan Ta'ala buka, supaya Ta'ala bukakan kalbi kita. Maka kalau dia bukakan kalbi kita dengan sebab kita mengusahakan jalan dia, tafakur jalan dia. Untuk mendapat tadi ialah tafakur. Kepada ayat ni kata apa? Inna fi khalqis samawati wal ard, dalam kejadian langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, bertukar gantinya siang dan malam. Apa dia tu? La ayatin liulil albab, menjadi tanda yang terang bagi orang yang hidup cahaya mata hati. Siapa dia kan orang yang dikatakan ulil albab? Alladzina yazkurunallaha qiyaman, mereka yang mengingati Allah Ta'ala dalam keadaan dia berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan dia duduk, ya, wa ala junubihim, dalam keadaan dia berbaring. Apa maksud dia? Dia mengingati Allah ay ala kulli ahwalin, semua kelakuan kalbi dia dengan Allah. Minta tuan-tuan ya, kalbi beri dengan Tuhan, jasad tak apa dengan orang. Faham dia? Abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum ma'allah. Jasad kita dengan orang tak apa. Kita nak bekerja, nak bisnes, nak apa, darat, laut, buat projek apa, pergilah buat. Pastikan dia halal sudah. Adapun kalbi, minta maaf, kalbi beri kat dia je. Sebab dia tempat tilik Tuhan tu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila ma fi qalbikum. Tuhan tak tengok luar betul, dia tengok akhir, dia tengok dalam tu. Dalam tu ada tak tawajuh dengan dia? Dalam tu ada tak hati tu murakabah dengan dia? Ada tak hati tu musyahadah dengan dia? Saya sengaja sebut benda ni tuan-tuan supaya kita faham kita punya tugas banyak lagi. Ya, takut-takut malakul maut sampai kita tak siap. Itu masalah dia. Semua balik tuan-tuan ni. Nak balik, tak nak balik pun balik. Dia bersiap balik, dia tak bersiap pun dia balik. Dia nak balik, dia buat-buat ingat, buat-buat terlupa, tak hati, balik. Jalan balik, dia tak balik. Dan tiap-tiap benda yang akan datang, dia akan dekat. Kullu atin qarib. Tiap-tiap benda yang akan datang, dia makin lama makin hampir. Oleh kerana itu, bersiap. Kita membuat persiapan untuk kita balik ke sana. Sebab kiraan balik ke sana ialah kita kena mengajar rohani kita bernikmat dengan Allah. Kalau atas dunia kita gagal memberi cara dan mengatur supaya roh kita bernikmat dengan Tuhan, ini amat bahaya kehidupan kita. Sebab rohani benda yang paling tinggi dan paling bernilai. Ya. Kalau roh keluar, kita jadi apa tuan? Nah, mim ya ta, mayat. Kan? Kita ada 2 unsur kan? Unsur jismani, ruhani. Jismani yang luar ni, ya, yang kita jaga kan, kita solek dia, kita make up. Kalau perempuan ni satu meja dia punya alat solek dia kan. Ya, kalau jin tengok, jin pun takut kan. Bukan benda solek, dia sap lagi. Kalau malakul maut datang, kan habis semua kan. Ya,
Ratu cantik kalau mati simpan dalam liang lahat 10 hari, siapa tak berani buka tuan. Ya, meletup bau, melantung busuk satu kampung, tak ada siapa nak dekat. Itu jasad habis itu tuan. Ada pun yang sebenarnya hakikat diri kita insan ar-ruh. Dia ni yang sebenar-benar bernilai dan berharga. Ya, diibaratkan dia kalau pemata bilaurin, satu pemata yang harga dia ratusan ribu. Kecil dia mahal. Jadi roh ni kalau kita jaga dengan betul, dengan baik, insya-Allah keselamatan sebenar duduk di situ. Nikmat sebenar duduk di situ, lazat kehidupan di situ, ya, kejayaan di situ sebenar. Batu ulama kata apa? I'lam ayyuhal insan. Ketahuilah wahai insan, annal haqiqatal hayah. Sesungguhnya hakikat kehidupan itu apa? Hayatur ruhaniyah, kehidupan ruhaniyah. Ja'alallahu fiha an-najah. Tuhan jadikan pada dia itu an-najah, kelepasan, wan nikmah, kenikmatan, wal lazzah, dan kelazatan, war rauha, dan makna kerihatan, wa ghairihimah, dan lain daripada itu minan ni'am al-azimah, daripada segala nikmat yang besar-besar. Fal yatana'amu, naklah kamu mengajar diri kamu supaya bernikmat bihazihil hayah, dengan nikmat ruhani. Wa illam tadkhul fi hazihil hayah, kalau kamu tak masukkan dalam kehidupan rohani ini, jawab dia apa tuan-tuan? Qad azzabakumullahu bil hayatil jismaniyah ar-radiah. Maka Tuhan akan dera dan azab kamu menjadi hamba kepada hidup jasad ruhan jasmani dua orang. Sangkar luar. Saya ada satu orang kawan tuan, dia main burung tau, dia gila burung. Burung dia mengebuk titik belanjaan dia. Burung dia sekali beli harga 100,000, 40,000, 60,000. Dia habis main burung, saya ingat dia dukun dekat 200-300,000, boleh buat rumah sebiji. Ya. Sangka dia, saya tanya berapa harga sangka? Sangka dia adalah dalam 3,000. Ya. Baik, sekarang kita nak misal dia, jangan tuan-tuan balik pergi beli burung pula. Burung harga 40,000 atau 50,000. Ya, sangka 3,000. Hari-hari dia solek sangka tu. Sangka dia polis, sangka burung tak lagi makan. Duduk seminggu burung tu tonggeng mati. Cerdik dah orang tu, tak cerdik. Orang cerdik dia jaga burung dalam tu. Yang dalam tu yang mahal. Ya. Ada, jangan main-main lagi. Tu, tapi tak payah main lagi. Cukup tu. Dah. Jadi maknanya kalau kita tak jaga benda yang mahal, burung dengan sangkar mana mahal? Burung mahal. Ya. Kalau kita maknanya jasad kita dengan roh mana mahal? Roh tu lebih mahal. Jadi nak kita jaga unsur ruhani. Dia ni nak bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila roh kita jaga balik, dia akan sihat, maka Tuhan akan rasakan rahsia kenikmatan antara kita dengan Allah Taala. Ya. Wa qad auhallahu ila Daud alaihi salam, ya Daud, kullis siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'amu. Dah boleh tuan, tak payah buka-buka kantuk dah biar lah tu. Cuba ya. Yang perlu dengar ya. Wa qad auhallahu ila Daud alaihi salam. Allah Taala wahyu pada Nabi, ya Daud, hey Daud. Allah Taala kata, kulli siddiqin, sila sampaikan kepada orang yang jujur kalbi dia dengan aku. Dua perkara. Apa pertama? Bi falyafrahu, dengan aku hendaklah digembira. Satu. Wa bi zikri falyatana'amun, dan dengan zikrullah biar dia pandai merasa nikmat. Jangan dia merasa nikmat dengan makan, dengan minum, sekadar duit. Yang ni orang tak ada iman boleh dapat kan? Ya, yang dalam kandang lagi sedap dia makan kan. Kita tidur dikunyah lagi kan. Ya, untuk jasad, itu jasad tak perlu kan. Kita mengambil untuk jasad, makan dunia sekadar keperluan. Ada kontak kita dengan Tuhan adalah matlamat. Dua-dua benda tuan-tuan kena pandai letak ya. Dengan Tuhan adalah hidup kita, matlamat kita ialah Allah Ta'ala. Adapun hidup dunia ni, kita ambil cari dunia sebagai keperluan. Kita bukan malaikat, kita perlu makan dan minum. Tapi itu bukan matlamat. Jangan kita hidup dah dapat makan, dapat minum, kerja gaji 20,000 tu, cukup, saya dah berjaya. Bukan. Jangan disegar malaikat dan kubur tu tak ada jawab. Marabbuka, dia kata. Berdebam kena tala. Yang jawab bukan mulut kita tuan-tuan. Soalan dah bocor, yang jawab amal.
Kalau dia beriman dan dia beramal saleh, amal itu akan jawab esok. Allahu Rabbi, Allah Tuhan itu maknanya. Ya, jadi kita bina amal tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya apa? Latih diri kita supaya apa? Bi fal yafrahu, dengan aku naklah kamu gembira. Bagaimana kita nak bergembira? Nak menghasilkan keserokan al-farah billah dengan Allah Ta'ala. Maka kita wajib mengenali orang gembira dia bila berkasih. Ya, kalau dia tak kenal, dia tak cinta. Bila tak cinta, tak ada kegembiraan. Bila dia cinta, dia kenal. Sebab tu rahsia kenapa Allah Ta'ala sebut, ya, uhibbu an u'rifah fa khalaqal khalaq. Aku kasih, aku dikenal, maka aku jadikan makhluk. Dan apa rahsia Quran kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawa tiada sifat ketuhanan melainkan Allah Ta'ala. Dan apa rahsia Nabi kata awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah ma'rifat akan Allah. Apa rahsia tadi? Ulama kata awwalu wajibil alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Awal-awal yang wajib bagi insan ialah ma'rifat akan Tuhan bistiqani, ay bil tayakun, dengan yakin. Ya, itu rahsia dia tuan. Sebab insan kita ni, manusia ni tuan, kalau dia kenal siapa dia Allah, confirm cinta dia terlalu hebat. Dia duduk, dia berdiri, dia bangun, tak boleh lupa dengan Tuhan kalau dia kenal siapa Tuhan. Faham dia? Kalau dia kenal siapa Allah, nasaya dia takkan lupa ke Tuhan. Rindu dia cukup kuat dengan Tuhan, mahabbah dia cukup sejati dengan Allah Ta'ala, sehingga dia duduk bangun dia dengan Allah, sebagaimana ayat yang diisyorkan kita baca tadi. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, dia mengingati Allah dalam keadaan dia berdiri, dia duduk dan dia berbaring. Maksud dia apa? Ai ala kulli ahwal, semua kelakuan. Sebab apa? Dia ingat dia ada mahabbah, kasih itu. Ya, kasih kepada Allah ini rahsia sebenarnya yang disuruh oleh Allah dan Rasul. Kita tanam, kita semak supaya dia kuat dan kukuh. As-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan tadi melainkan tak akan berlaku melainkan dia lepas daripada memadamkan mahabbah yang lain, melainkan dia mahabbah kuat dengan Tuhan. Baik, saya selalu sebut 3 perkara tuan-tuan, susunan dia. Pertama, nak mendatangkan cetusan tu, mahabbah tu kuat dengan Allah Ta'ala, dia kena al-ishtighal bi zikrillah. Dia kena menumpukan betul perhatian dia dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila ingat dalam keadaan dia tawajuh betul, dia kenal siapa dia Ta'ala, ya, maka dia kenal. Contoh kita kata apa? Itu pentingnya ilmu tuan. Berilmu kita mengenal dia. Lepas kenal kita akan rasa. Ya, bila sebut dia Allah, kita tahu dialah Ar-Razzaq, isim nama dia. Dia pemberi rezeki. Dia pentaksis menentukan semua alam, termasuk kita. Dia lah mengizinkan kita dapat sementara duduk di dunia. Dengan keadaan awal umur kita, dia yang tentukan. Akhir umur kita, dia yang tentukan. Rezeki yang ada pada kita, dia taksiskan semua. Kullum min indillah. Quran kata semua daripada dia. Dan Rasulullah menyatakan Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah, itu saja yang berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang tidak dikehendaki takkan berlaku. Bermakna apa yang berlaku menunjukkan masyiah, taksis iradat Allah Ta'ala. Ya, sebab dalam kaedah sufi dia panggil makhluk, dia panggil nurullah. Apa makna nur? Bukan Tuhan, cahaya. Apa makna cahaya? Menunjuk. Tonton padam yang pegang, kita tak boleh baca buku, tak boleh baca kitab, tak boleh baca tulisan. Dia menunjuk. Nur mana dia menunjuk? Mana semua alam ni dia menunjuk kepada keagungan, kebesaran, wahdaniyah, ketunggalan, kehebatan yang maha dahsyat. Baik, sekarang hati manusia, dia akan jatuh hati, akan rindu, akan rasa hebat, akan rasa kagum pada benda yang apa? Yang paling hebat. Nisbah cantik, dia paling cantik. Jatuh tak hati kita tengok? Jatuh, jangan bohong, mesti jatuhnya. Dia paling kaya, paling baik. Jatuh tak hati kita? Jatuh. Maka siapa lebih hebat dari Allah? Siapa lagi kaya dari Allah? Siapa pemilik segala lain daripada Allah? Semua dia kan. Tapi kalau kena benda ni kita tidak asakkan dalam kalbi kita, kita asakkan benda lain, yang kita asak yang ni.
RM. Ya, orang tua nafas Allah, tua naik Allah. Ya, man akhraja nafasahu bighairillahi fahuwa mayitun. Siapa yang tua naik nafas dia tak ada ingat Allah dengan Tuhan, itu mayat dia. Ya, kita ikut Nabi kan. Ya, man tamassaka bi sunnati dakhala al-jannah. Siapa berpegang teguh dengan sunnahku, jaminan syurga. Apa sunnah terbesar? Ya, alaqatul qalbi billah. Tambatan hati dengan Tuhan tak pernah putus. Rasulullah pernah berdebat dengan Ibnu Surya, ketua Yahudi. Dia kata, ya Muhammad, kalau engkau dapat jawab semua soalan aku, engkau betul Nabi akhir zaman. Sebab Nabi akhir zaman boleh jawab soalan ni. Kenapa anak tu mirip bapak? Kadang-kadang anak tu rupa mak. Yang boleh jawab ni Nabi akhir zaman. Rasulullah menyatakan, apabila tertinggilah benih suaminya, maka anak terupa ayah dia. Apabila tertinggi benih isterinya, maka anak tu akan mirip wajah isterinya. Sadaqta, benar kau ya Muhammad. Ya, banyak soalan lain semua Nabi jawab clear je. Dan salah satu yang kita nak tarik sini apa? Apa lagi tanda ya Muhammad? Tidur dua mataku, hatiku tidak tidur. Nabi kejam mata, hati dia mak Allah sentiasa. Itu yang kita nak. Itu sunnah paling besar. Bila alaqatul qalbi kita dengan Allah tak putus, sebab tu dinamakan qalbi kita ni Baitur Rabb, rumah Tuhan. Bukan makna Tuhan duduk dalam ni. Baitullah bukan makna Tuhan duduk dalam Baitullah. Allah la yattakhiz makan wala yataqayyab biz zaman. Allah Taala tidak diikat dengan masa dan zaman. Masa tempat itu makhluk, dia yang kawal, bukan masa dan tempat kawal Tuhan. Iaitu maknanya, engkau ada dalam hatiku. Bukan orang tu masuk dalam hati dia, mati orang pecah dada dia. Kau ada dalam hatiku. Bermakna apa? Mahabbah tu ada. Dan bila ada mahabbah dengan Allah Ta'ala, tunggu. Berbagai-bagai rahsia Tuhan akan buka. Dan dia akan kenal siapa Tuhan dengan sebenar-benar kenal. Sebab tu disuruh kita asal. Man ahabba syai'an aksara zikru. Siapa yang kasih satu benda, dalil dia akan sebut benda tu, dia banyak ingat. Dia 2 minggu lagi nak berkahwin, kau jumpa dia cerita kahwin. Betul? Sebab dalam hati dia ingat benda tu. Itu maknanya. Jadi kalau betul dia kasih Allah Ta'ala, hati dia latih. Sebab tu disuruh kita apa? Zikir dia banyak. Aksaru min zikrillahi hatta yaqulu munafiq annahum mura'un wa fi riwayatin annahum majnun. Banyakkan kamu mengingati Allah dengan lisan kamu, dengan hati kamu, sehingga orang yang tidak betul iman, yang munafik tadi mengatakan kamu ni riak atau kamu ni majnun. Ya, apa kau zikir gila. Sampai kau zikir, baru zikir kamu dikata zikran kasira. Rasulullah sebut. Sebab tidak ada ibadat yang diiringkan dengan kasira melainkan zikir. Zikran kasira, zikir yang banyak. Sebab apa? Bila zikir banyak, dia akan membuahkan apa? Nur kalbi. Iza aksara min zikrillah, iza kasral azkar kasral anwar, wa iza kasral anwar safal asrar, wa iza safal asrar kanna ma'allahi karam. Siapa yang banyak zikirnya, pancaran nur dia lagi terang dalam kalbi dia. Bila nur dia terang, maka asrar dia makin terang, maka dia layak, maknanya berserta damping dengan Tuhannya. Kana Allah wala syai'a ma'. Tidak satu ia pun melainkan laka ada ta'ala, tiada satu serta dia. Dia kita memandang ketunggalan dia akan membawa kita ma'iyah. Kana Allah adalah ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wa huwa Allah Ta'ala ma'akum, berserta kamu. Ya. Jadi bila Allah Ta'ala berserta kita tuan, dia orang ni kan, bila orang tu suka ambil berat, awak kenapa kasih dengan dia? Dia suka ambil berat kat saya. Itu di antara, kalau perempuan kadang-kadang dia jatuh hati dengan lelaki, dia selalu ambil buat saya lah. Kejap-kejap dia mesej tanya saya, kan, apa khabar, macam-macam dia tanya. Akhirnya apa? Jatuh hati tak? Itu. Siapa yang lebih ambil berat kita daripada Allah Ta'ala? Nyawa kita yang siapa yang gerak? Tonton kerak kuku tu keluar, siapa yang gerak? Ada ke tonton terik kuku lambat now dia keluar. Kita cukur kepala, tumbuh bulu kepala. Kepala kita cukur, tumbuh bulu kepala. Tu gambar tu satu pun kita tak ada campur tangan. Ya, jantung yang bergerak sejak daripada 120 hari dalam kandungan ibu ditiupkan roh. Bila dia bergerak sampai sekarang, umur tuan-tuan berapa? 60, 30, 40, 30, 60, 80. Ada berhenti pun ada berhenti kan?
Kau jantung kata nak berhenti setengah jam, berapa jam? Siapkan kapan dia. Tak pernah berhenti. Kereta Jepun bola tak dia meletup. Tak pernah fikir. Tuan kata, fa'tabiru ya ulil albab. Sila ambil pengajaran, wahai orang yang berakal. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu tak berhati. Kebesaran keagungan Tuhan, nur Tuhan yang terang dan diri kamu tak berhati. Terang cahaya Allah Ta'ala. Bukan Tuhan. Mana cahaya dia tu? Makna bercahaya, sinaran dalail, dalil-dalil kebesaran dia dalam diri gitu. Ya, dia kita pati benda tu, insya-Allah dia akan ada ziyadatul iman. Ya, ziyadat tafakkur ya tadullu ala ziyadatul iman, wa ziyadatul iman tadullu ala ziyadatul anwar. Bertambah tafakur, iman dia makin kuat, dan iman dia makin kuat, nur dia makin terang, dan bila terang cahaya kita sedap berjalan ke, atau dalam gelap kita sedap berjalan ke. Ya. Tuan-tuan buat motor, tergentak aja dengum, tercabut mentul dan akhirnya bentang tiang elektrik dan. Ya, berbanding dengan kalau kita buat ada kenderaan baru, dia pun spotlight ambil laju dan tembus jauh, kita buat pun selesa je kan. Bermakna berjalan dalam terang selesa. Itulah jalan rohani kita. Bila kita asak dengan nur terang, lagi dia dapat kelazatan dengan Allah. Minta malam-malam, ya Allah, tariklah hatiku yang jauh ini, tariklah hatiku yang sama, supaya aku dapat bermanja dengan Engkau, dapat berlazat dengan Engkau, ya Allah. Ya, ini kita minta kan. Dia nak beri sekejap kan. Ya, banyak cerita wali-wali besar kan, asal penyamun, pengompak, disentap jadi wali terus kan. Ya, kita minta bila kalbi ada injizab, tarikan. Sebab tu doa daripada seorang ulama besar, Sayyidi Ibrahim Ar-Rashidi, kata apa? Allahumma ja'alna minal muradin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang Engkau kendaki. Ai minal majzubin, orang yang ada jazbah. Tuan tarik. Minta tuan-tuan dia. Kita lemah, kita tak mampu tuan. Melainkan dia sentap. Dia tarik kalbi kita habis. Tuan-tuan tengok macam mana tukang sihir Fir'aun kan? Tukang sihir Fir'aun dah diman dengan Fir'aun. Dan Fir'aun cari tukang sihir tu bukan tepi jalan kan? Ini yang kau-kaunya, taiko. Memang dia nak ras kali Harun. Dia buat hari perbahasan tu pagi. Yang mun'atilah, hati coti. Kalau kita ayahat, hari coti. Kumpul kawan gamai, kita nak pukul habis Nabi Musa AS. Bila berdebat dia, Tuhan tajallikan azama, kebesaran dia. Ya, dengan apa? Sebatang tongkat Nabi Musa. Ya. Dia tempat dia tongkat sap, tongkat tu bertukar jadi apa? Ular yang besar, dia telan habis. Ya, ular tukang sihir yang handal-handal. Di situ juga tukang sihir kata apa? Amantu billah Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Allah, Tuhan Musa dan Harun. Depan di Fir'aun dan lenyap Fir'aun. Bila apa berlaku injizab, tarikan jazbah. Bila Tuhan sentap dia ke hati tukang sihir Fir'aun, kan? Daripada dia niat nak downkan Fir'aun, terus dia balik 360 darjah. Allah Ta'ala pusing. Dia keluar daripada mulut dia depan Fir'aun, lapas yang sangat dibenci oleh Fir'aun. Apa dia? Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Lalu dia sound oleh Fir'aun, yang kau beriman tak minta izin dengan aku begitu. La uqati'ana wa la usalliman, aku cencang boleh, cencanglah dia gitu. Pagi dia beriman, petang dia syahid tuan-tuan. Masya-Allah. Ini apa? Injizab, tuan terik. Kalau tuan terik tuan-tuan, kalau tengok banyak cerita-cerita lain. Orang-orang yang asal di macam-macam perangai, tapi bila Tuhan terik, dia berubah jadi cukup hebat. Sebab itu kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mudah-mudahan Allah Taala tarik kalbi kita semakin hari semakin dekat. Sebab apa? Di situ ada rahsia kenikmatan yang luar biasa. Dia panggil apa? Jannatul Muajjalah. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Disediakan bagi orang yang diberikan perasaan kegurunan, haibah Tuhan tu, kelazatan luar biasa. Benda ni panggil apa? Rasa. Dia panggil zauq dan wijdan. Ya, perasaan hati kita dengan Allah Ta'ala. Dan akhirnya disebut satu kalam ulama, pemecahan tentang pengenalan. Tuan-tuan kenal pengurusi? Kenal. Sebab apa? Saya satu taman dengan dia. Ya. Tanya soal lagi, tuan-tuan kenal pengurusi? Kenal. Siapa? Kenal mana? Saya anak dia. Cuba tanya soal lagi, tuan kenal pengurusi? Kenal. Sebab apa? Saya isteri dia. Lagi dekat. Kenal sama, tapi cara kenal, yang ni kenal kampung, satu kampung jauh sikit. Yang ni anak dalam rumah lagi kenal. Yang ni isteri lagi kenal. Ya, maknanya apa? Pengenalan dia ada ilmu yakin.
ada ainul yakin, ada haqqul yakin, ada kamalul yakin. Pengamalan syariat seseorang dalam dia melaksanakan perintah Tuhan yang begitu banyak, yang mana Imam Ghazali pecahkan dua dia, ad-dinu syatran, fi'lul ma'murat wa tarkil manhiyat. Agama tu dipecahkan dua je. Buat apa yang disuruh, tinggal apa dilarang. Dua je. Tapi bawah tu bergibulah hukum masuk tentang kaedah dan sebagainya. Tapi dia punya dasar dia nak laksana tu apa tu? Tu kenal. Kalau kenal dia sekadar kenal jauh-jauh sikit, dia tak apa kuat. Tapi kalau kenal dia rapat, dia akan menghasilkan rahsia, mahabbah, kerinduan. Itu dia. Yang kita nak cari cinta ni. Kalau dia kenal, betul kenal, maka dia akan bawa syariat tugas dia lazat, hebat. Ya, sebab ada mahabbah, maka dia ada halawah. Bila kita tumpu, dia akan berikan hadiah pertama, halawah, kemanisan. Bila kita tumpu lagi, kuat, kita speed lagi, diberi kita al-ishq, mana rindu dengan dia. Dan bila rindu dia beri je, pap, rafa'tul hijab, aku buka hijab. Pum. Ya, bila buka hijab, kita kenal dia dengan lebih dekat. Ya, maka ulama kata paman arafallah bihi fahuwa arif 'alal haqiqah, wa man arafahu bid dalil fahuwa mutakallimun, wa man arafahu bit taklid fahuwa amiyun. Siapa yang mengenal Tuhan, dengan mukasyafah yang Tuhan bukakan kalbi dia, hasil dia riyadhah dan mujahadah, Tuhan buka teringkasan dia, maka dia arifun, orang arif atas hakikat sebenar. Siapa mengenal dengan dalil, itu mutakallimun. Ulama usuluddin banyak dikenal dalil, dia mengenal dengan dalil. Maka beza dia apa? Mengenal dengan dalil, dia mengetahui dan membina keyakinan. Kalau dia mengenal dengan arif, dia mengenal bizauq, bil kashfin. Tuhan buka kalbi dia, dan bila kalbi itu buka, hati dia sentiasa bermanja, berlazat dengan Tuhannya. Buah durian, tuan-tuan, saya buat misal buah durian. Buah apa panggil? Angkat, letak. Tuan angkat, letak. Nak beli, angkat. Tengok harga sekilo 100, letak balik. Bukan mahal. Oh. Ya. Buah durian orang semua kenal, sedap. Yang seorang ni tahu, tapi tak pernah tengok. Yang seorang ni dah beli, dia pegang, tapi dia belum buka. Yang seorang dah buka, dia belum makan. Yang seorang dia kuit-kuit, isi dia macam kucing tidur. Yang seorang dia masuk mulut, dia telan. Sama tak pengenalan dia? Kenal sama, tapi rasa tak sah. Yang tu yang makan tu sebut buat diam leli-liun. Sebab dia dah rasa. Begitu kita dengan Tuhan ada rasa. Biar ada kalbi kita dengan Tuhan rasa. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Dia sebut nama Tuhan, gegaran dalam tu ada. Gegaran jalal awil jamal. Dua itu ni. Tuhan beri kita nikmat atau dia tarik, dua je. Ya. Mata a'taka ashhadaka birrah, wa mata mana'ak ashhadaka kahrah. Fahuwa fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Bila mana dia beri kita apa hikmat, tuan-tuan? Tuhan beri kita nikmat yang berbagai bentuk. Sebenarnya apa rahsia? Ashhadaka birrah. Dia suruh kita syuhud, pandang akan albir, ismun minal asma', nama Tuhan yang maha pemberi pemurni. Jadi kalau kita ambil, kita makan, kita guna, tak terasa benda tu, masalah kita dengan Tuhan. Makan tu menghijab kita. Ya, kalau kita pandang, makan tu jadi lagi nikmat besar. Kalau diskat pula, orang sihat kita sakit, sebenarnya apa? Ashhadaka kahrah. Dia tayangkan nama dia al-qahar, ismun minal asma'. Jadi dalam dua keadaan, dia beri, kita dapat kenal dia, dia tarik pun kita kenal dia, maka fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Dua-dua tu kita akan marifat dengan dia. Maka sempurnalah matlamat insan dikurniakan atas dunia. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budullah ay illa liya'rifun. Ibnu Abbas mentafsirkan liya'budu bi mana liya'rifun. Dikenal, baru betul-betul dia akan dapat melaksanakan ibadat dengan sebenar. Baru dikenal siapa dia, siapa Tuhan dia. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia dengan zauq, maka dia kenal Tuhan dengan zauq. Kalau dia kenal diri dia dengan ta'akul, dia kenal Tuhan bita'akul, dengan akal. Tapi kalau dengan zauqi, dia rasa zauqi. Dia berasa sampai akhirnya apa? Tidak ada yang mawjud ala hakikah wa Allah Ta'ala. Itu peringkat, tuan-tuan, kelazatan yang makin hebat ya. Jadi carilah kelazatan dengan Allah setinggi, semaksimum yang boleh. Sebab ini adalah pengaruh besar kita di akhirat. Lagi kuat dia dekat dengan Tuhan, lagi nikmat besar diberikan. Lagi maknanya kekerapan dia dapat tajadi marifat akan Allah Ta'ala, nikmat yang paling besar di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan marifat dan pendekatan takarrub dengan dia, dengan keberkatan Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itulah untuk kita pada
masa ataupun yang singkat ini, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW, ahli bait, para sahabat dan kepada masyayikh. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa lahum fa inna khairal kullahu yadi wa anta bina ra'ufur rahim. Alhamdulillah. Subhanakallah.